الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. Dan setelah ia meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju ke negeri Madian, berdoalah ia dengan berkata, mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Dan tak kala ia sampai di telaga air negeri Madian, ia dapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum binatang ternak masing-masing. Dan ia juga dapati di sebelah mereka 2 perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Ia bertanya, apa hal kamu berdua? Mereka menjawab,
Kami tidak memberi minum kambing-kambing kami sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing. Dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian ia pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan." Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, "Sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu, memberi minum binatang ternak kami." Maka tak kala Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, "Janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu." Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah." Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, "Aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya." Musa menjawab, "Perjanjian itu adalah di antaraku denganmu, tetap dihormati bersama. Yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan. Dan Allah jualah menjadi pengawas terhadap apa yang kita katakan itu." Masih lagi kisah Nabi Allah Musa AS yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi SAW. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana Nabi Allah Musa AS sesudah mendapat tahu bahawa baginda diburu oleh para pemimpin Fir'aun dan tenteranya, maka Nabi Allah Musa meninggalkan negara Mesir menuju ke satu negeri yang bernama Madian. Itu ayat yang kita bacakan ini bermula daripada ayat 22 sehingga 28. Surah yang ke-28 dari Suratul Qasas pada juzuk yang ke-20 menceritakan ke manakah Musa pergi dan kenapa Musa AS memilih negeri tersebut. Bila Allah menyatakan walamma tawajjaha, dan tak kala mana Nabi Allah Musa tawajjaha berarti meninggalkan Mesir, menuju ke satu tempat, tawajjuh. Tilqa Madian, tilqa artinya menghala ke Madian. Nabi Allah Musa memilih Madian kerana sebab yang berkait dengan nasab, yang berkait dengan kekeluargaan. Kerana Nabi Allah Musa AS daripada Bani Israel, iaitu daripada anak Yaqub AS. Dan Yaqub ini merupakan cucu kepada Nabi Allah Ibrahim. Di satu negeri yang mana ia adalah susugalo keturunan Nabi Allah Ibrahim, iaitu Madian. Madian ialah nama salah seorang daripada anak Nabi Allah Ibrahim, iaitu Madian bin Ibrahim. Bagaimana kita ceritakan sebelum ini. Madian bin Ibrahim. Dan di sana silsilah Nabi Allah Syuaib, daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Artinya Nabi Allah Musa melihat adanya hubungan nasab, iaitu melalui moyang mereka Ibrahim AS. Kita bila nak keluar satu negeri, maka kita akan cari negeri yang kira-kira ada hubungan silaturahim ataupun ada hubungan kita yang agak dekat dengan kita. Mungkin keturunan
Kalau kita orang Melayu sebagai contoh. Maka kita selesa kalau pergi mana tempat, cari mana kawasan perkampungan Melayu. Barangkali ada nasab keturunan kita. Kalau orang ni bangsa lain, dia akan cenderung. Itu kecenderungan fitrah. Kerana merasakan diri dengan cara itu aman. Dan Nabi Allah Musa AS, dia tidak tahu jalan sebenar menuju ke Madian. Ini kerana Nabi Allah Musa tidak pernah keluar daripada Mesir. Tetapi dia mengetahui tentang Madian. Dan menuju ke Madian ini ada 3 jalan. Ada 3 jalan. Ada jalan yang jauh, ada jalan yang singkat, ada jalan yang sederhana. 3 pilihan jalan. Dan Nabi Allah Musa tak tahu mana satu jalan yang baik. Kerana tiada pengalamannya, tiada pengetahuannya. Tetapi lihat bagaimana Allah ajar kita. Satu benda yang kita tak ada pengalaman, kita tak ada pengetahuan, maka kita bermunajat kepada Allah. Bila Nabi Allah Musa berdoa, Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah tunjukkan kepadaku jalan yang paling baik. Perkataan sawa' arti yang paling baik sekali jalan. Ya kalau secara logik kita nampak jalan yang singkat itu paling baik. Bukan? Tidak semestinya. Atau mungkin juga jalan yang panjang. Orang akan menganggap jalan panjang ini membosankan. Tapi kita sentiasa minta dengan Allah. Dalam pilihan kita. Hal duniawi. Apatah lagi hal ukhrawi. Biar Allah tunjuk yang terbaik untuk kita. Yang terbaik. Hatta dalam memilih pekerjaan, hatta dalam memilih sekian. Mungkin kalau kita dah memilih pekerjaan, kita kira ini gaji besar. Ini gaji kecil, ini gaji sedang. Ini gajinya RM10,000 sebulan. Yang ni RM5,000 sebulan, yang ni RM7,000. Zahir congak kita RM10,000. Tapi mohon pada Allah. Barangkali yang tengah itu lebih baik. Barangkali. Yang kita tak tahu. Sebab selalu apa yang kita fikirkan tak macam kita akan dapat. Kerana itu kita sentiasa diajar mohon pada Allah. Dan Musa AS tunjuk. Maka Musa AS keluar daripada Mesir seorang diri. Dan jarak antara Mesir menuju ke Madian ini ialah 8 hari. Dan Nabi Allah Musa berjalan tanpa menaiki kenderaan. Nabi Allah Musa dia bila lari kerana ketakutan tak sempat bawa kenderaan. Kerana bila bawa kenderaan dia sedari, maka dia jalan kaki. Dan Nabi Allah Musa tak bawa bekal. Kalau bawa bekal perasan, bawa beg, bagaimana ni beg tebal-tebal ni, beg besar ni, orang dah perasan dah. Tapi keadaan Musa AS lagi, pasti dia takkan bawa apa-apa. Maka perjalanan yang jauh yang menyebabkan Nabi Allah Musa AS kelaparan sepanjang jalan, mengantuk, penat dan pelbagai perkara yang berlaku bila mana kita bermusafir. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, as-safar qit'atun minal azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Musafir ini ialah satu kepenatan dan satu azab. Dia kerana musafir menghalang sebahagian kamu untuk makan dengan selesa, minum dengan selesa, tidur dengan selesa. Kalau kita musafir, naik kapal terbang 8 jam, selesa tak tidur? Tak selesa. 8 jam duduk macam tu. Kalau kata boleh tidur 8 jam saya tidur, tapi takkan selesa tidur tu. Berbanding kita bagi. Selesa tak makan, tak selesa duduk fikir toilet, duduk fikir bilik air. Makan pun macam komo-komo je. Sebab kalau telan dengan berak susah, kencing susah. Dan semua benda-benda bila mana kita musafir memang penat. Dek kerana itulah Allah Ta'ala kurniakan pada orang musafir doa mustajab. Kenapa rahsia Allah kurniakan pada musafir doa mustajab? Kerana kesukaran yang dilalui. Kerana makin sukar dalam kehidupan kita, makin doa kita mustajab. Maka musafir salah satu daripada asbab kemustajaban doa. Dan Nabi Allah Musa AS dia tak tahu mana jalannya. Maka dia kata, asa an yahdiyani rabbi sawa'as sabil. Moga Allah Ta'ala tunjukkan aku jalan yang betul, jalan yang baik. Walamma warada ma'a Madyana. Dan ketika mana Nabi Allah Musa AS bergerak menuju ke bumi Madian yang padanya ada Nabi Allah Shu'aib AS, yang padanya ada hubung kait dengan keturunan Nabi Allah Musa sendiri, oleh moyangnya Nabi Allah Ibrahim AS.
Kata Allah, walamma warada ma'a Madyan, bila mana disampai ke Madian, maka disampai pada sumber air. Dia sampai ke tempat orang berkumpul. Di situ ada panggil ma'u Madian, yakni telaga di Madian. Wajada alaihi, maka didapati telaga itu ummatan minan nas, ramai orang berkerumun. Yasquna, sedang memberi minum kepada kambing masing-masing. Nabi Allah Musa tengok, sampai ke Madian, jumpa orang ramai. Oh tenang, dah jumpa ramai orang ni. Mereka berkerumun pada satu telaga yang disebut Ma'a Madian. Seolah-olah itu adalah satu-satu sumber terpenting di Madian. Wajada alaihi, dan didapati pada sumber air tadi ummatan minan nas, ramai orang. Yaskun, ramai orang buat apa? Sedang memberi minum kepada kambing-kambing masing-masing. Wa wajada min dunihi mumra'atain, didapati jauh daripada kerumunan orang lelaki itu dua wanita. Tazudan, arti sedang menghalau kambing jangan pergi jauh-jauh. Artinya kelompok yang menternak kambing majoriti lelaki. Tinggal dua orang perempuan. Dua adik-beradik yang mengembala kambing. Menunggu giliran untuk diberi minum kambingnya. Tapi kerana mereka wanita-wanita yang baik, mereka tidak bersesak-sesak dengan lelaki. Dan juga kerana sifat kebiasaan orang kuat akan mendominasi giliran. Kita kalau kita sebut giliran, siapa yang layak dapat giliran 1, 2, 3? Orang kuat. Kalau dulu mungkin kuat tubuh badan, kalau hari ni orang paling kuat kabel. Kuat kabel, dia pun tak payahlah nak bersesak-sesak, senang je dia. Kalau hotel, ambil hotel suite, tak payah bersesak-sesak. Dia ada lounge cost dia. Kalau kapal terbang naik bisnes misalnya, tak payah sesak-sesak. Kita duduk tempat kita. Baik, dominasi telaga ini siapa yang gagah? Maka wanita bukanlah kelompok yang gagah, yang kuat. Walaupun geng-geng lesbian duk kata wanita tidak perlukan lelaki. Habis siapa nak bagi baik? Kitalah perempuan. Siapa nak bagi kita? Kitalah perempuan. Kita tak perlukan lelaki, kata geng-geng lesbian hari ni. Tak perlukan lelaki. Tapi yang aneh mereka cari anak angkat. Anak angkat daripada mana? Kalau bukan daripada lelaki juga. Lelaki, gabungan perempuan, yang perkahwinan. Maka Allah cerita tentang dua wanita ini turut bekerja. Di sini menjadi dalil tentang keharusan wanita bekerja. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat dia. Antakuna mutahashimatan. Dia mesti jaga hubungan dia atau dia kena jaga pergaulan dia. Tahashumah dia kena, pakaian dia kena jaga, pergaulan dia kena jaga. Ini syarat wanita bekerja. Boleh kerja. Dan kisah kerja wanita ini dah lama. Perempuan bekerja dah lama. Walaupun kita sebut gembala kambing, biasa lelaki kerja gembala kambing ni. Bukan perempuan, sebab bila gembala kambing bawa jauh kambing tu. Kambing ni dia bukan duduk setempat. Dia bergerak mencari padang ragu. Mungkin dia akan balik petang. Mungkin. Bahkan jaga kambing ada ancaman serigala. Berarti kerja ni kerja yang tough. Wanita dah kerja yang tough tadi. Jadi harus bagi wanita bekerja dengan pekerjaan yang lelaki bekerja. Contoh polis, lelaki kerja. Maka perempuan pun boleh. Contoh custom, lelaki kerja. Perempuan pun boleh. Contoh pilot, lelaki kerja. Perempuan pun boleh. Tapi ada syarat dia. Dan kita lihat bagaimana wanita salihah ini menjaga jarak dia dengan kelompok lelaki. Dan bagaimana dia sabar menunggu giliran dia. Lalu Musa AS kesian. Kesian melihat wanita ini memang nampak lambat ni, memang balik malam. Ni mesti balik lambat. Lalu Nabi Allah Musa mendekati wanita ini. Lalu berkata, Qala, kata Musa, ma khatbukuma, apa kisah kamu? Apa cerita kamu? Kalau Musa pergi. Dia tidak salah kalau bercakap dengan perempuan, kalau berkait dengan hajat. Nabi Musa ni seorang pemalu. Dia malu. Tetapi malu bukan bermaksud kita tu tak jumpa orang, kemudian kita pun pakai topeng kerana malu. Bukan malu itu yang dia ajar dalam Islam. Dia ada malu lain, malu dalam melakukan maksiat. Malu dalam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka Nabi Allah Musa meluru kepada dua wanita ini sambil berkata, Ma khatbukuma, apa cerita kamu berdua? Qalata, maka jawab dua wanita ini. Yang ternyata mereka ini adik-beradik. La nasqi, kami tak boleh beri minum kambing-kambing kami
hatta yusdirar ri'a, sehingga semua mereka selesai. Wa abuna syaikhun kabir. Seolah-olah sebelum Musa tanya, dah kenapa awak kerja, tak ada lelaki ke? Sebelum Musa tanya, dia jawab dulu. Wa abuna syaikhun kabir, ayah kami dah tua. Maka fahamlah Musa bahawa wanita ini bekerja kerana ayahnya yang tua. Dia wanita ni wanita yang bijak, dia dah jawab. Kadang-kadang kita bila orang tanya soalan, kita jawab sebelum ditanya. Sebab nanti ditanya juga. Baik kita jawab dulu. Maka ini cara ataupun bagaimana kisah anak Nabi Allah Syuaib AS. Fasaqa lahuma, kemudian Musa tolong memberi minum kepada kambing kedua-duanya. Baik, bagaimana Musa AS menolong membantunya? Tak mungkin Musa beratur, lambat juga, sama juga. Kalau perempuan kena balik maghrib, dia lama nunggu. Kalau Musa beratur, sama juga maghrib juga. Sebab ni baitan. Lalu kata Nabi Allah Musa AS, apakah ada sumber-sumber air yang lain? Ada tak telaga lain? Lalu kata wanita ni ada. Tapi telaga itu ditutup dengan batu yang besar. Dan tidak ada yang mampu mengangkatnya. Lalu kata Nabi Allah Musa AS, tunjukkan aku mana. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan kisah ini. Bagaimana? Tunjuk mana? Maka ditunjuk satu telaga ditutup dengan batu yang berat, yang tak mampu dipikul oleh ramai orang. Yang tak mampu dipikul melainkan dengan ramai orang. Maka Musa AS mengangkat seorang diri. Musa gagah walaupun duduk istana, dia tak manja. Kita baru duduk rumah banglo, lembek dah tangan. Bagi anak kita tak boleh kerja, buang sampah pun tak boleh. Musa AS ternyata walaupun dia anak istana, dia seorang yang kuat. Yang gagah. Kalau sebelum ni kita dah cerita bagaimana Musa tumbuk pun mati. Berarti kekuatan Nabi Allah Musa yang Allah berikan. Sehingga dia angkat batu ni, kemudian dia beri minum kepada kambing-kambing dua wanita ini, kemudian ditutup balik. Apa pula tutup balik? Buka. Kalau buka, perempuan tu sama juga kena beratur banyak. Biar itu menjadi sumber bagi wanita ini. Dan Musa akan uruskan. Seolah Musa berpendapat demikian. Musa AS kata Umar Al-Khattab, summa a'ada as-sakhrat 'ala al-bi'. Lepas dia angkat batu tadi, maka dia beri minum, lalu ditutup balik dengan batu tersebut. Maka tak ada orang boleh menggunakan perigi tadi. Yang pun lelaki tu biar dia sibuk situ. Artinya ada pengkhususan bagi orang yang lemah. Itu kita sebut ada ni jalan OKU, ini parking OKU, ini sekian-sekian. Maka ada pengkhususan kerana maslahat. Kadang-kadang kita buat maslahat tertentu dalam apa juga urusan. Demi menjaga hak-hak tertentu. Kanak-kanak sebagai contoh, orang tua dan sebagainya. Ni kaunter orang tua. Ni kereta api ni untuk orang-orang tua, orang mengandung. Ini orang sekian-sekian dan sekian-sekian. Maka boleh pengkhususan. Ia bukan diskriminasi. Kerana Islam ataupun kalau kita lihat dalam Islam, hifazan ala du'afa, dia ada kaedah untuk menjaga orang-orang yang lemah. Menjaga orang-orang yang saya katakan tidak bertenaga ataupun sebab-sebab tertentu. Ini telah dilakukan lama dan mereka boleh terima. Kemudian bila Nabi Allah Musa AS dah tolong kedua-dua wanita, terbayangkan Nabi Allah Musa berjalan selama 8 hari tanpa makan minum, melainkan dijumpa mana-mana daun-daun pokok, mana-mana ulam-ulaman dia makan sehingga hampir tubuhnya menjadi hijau. Dia makan tumbuh-tumbuhan ni je. Tak ada makanan yang boleh dimakan. Maka ketika Nabi Allah Musa tidak tahan lapar sangat-sangat. Lepas dia selesai beri minum kepada kambing kedua wanita tersebut, thumma tawalla ila dhil, kemudian dia mencari mana teduhan. Maknanya ketika itu hari begitu panas. Panas sebab tu kambing minum air. Hujan-hujan kambing tak minum air. Dia tengah panas. Sebab itu Musa AS mencari mana teduhan. Dhil, yakni pokok yang ada teduhan. Summa tawalla ila dhil, kemudian dia mencari mana teduhan. Faqal, dan dia bersandar di situ sambil berdoa. Ini doa kerana lapar. Lapar sangat-sangat. Dan tak tahu bagaimana caranya. Kerana Musa AS ni dia ada iffah, dia ada maruah. Dia tak ada minta sedekah merata punya, tak ada. Dia ada iffah. Padahal dia tolong dua wanita, dia boleh kata, ada tak makanan sikit, roti-roti ke? Boleh je diminta. Saya dah lama tak makan. Tapi tidak bagi Nabi Musa. Kerana Nabi Allah Musa AS menjaga iffah. Iffah maknanya maruah dia. Makin orang tu mulia, makin tinggi dia jaga maruah.
Dia tak mungkin semudah itu untuk meminta. Tak mungkin. Sebagian diriwayatkan, diceritakan kisah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Hasan bin Ali, satu ketika dia keputusan wang, tak ada duit. Dan ada perjanjian antara dia dengan Muawiyah yang dia khalifah ketika itu untuk memberikannya duit. Setahun sekali dia kena beri peruntukan. Peruntukan khas sebagai ahli bait, dan kerana Hasan radhiyallahu ta'ala telah meletakkan jawatannya demi menjaga kemaslahatan umat Islam dan memberinya kepada Muawiyah. Maka Muawiyah perlu menjamin dari sudut pendapatan keluarganya. Artinya makan minum dia. Maka berjanji untuk beri 100,000 dinar setahun. Itu jumlah yang dipersetujui. Dia mari 1 tahun, Muawiyah tak ingat. Tak ingat nak bagi. Bila lupa bagi, ini orang hebat ni, ini cucu Nabi SAW pun tak ingat bagi. Setakat orang lelaki-lelaki macam kita tak ingat tu biasa. Lalu Sayyidina Hasan ambil pen kertas tulis surat. Daripada Hasan bin Ali pada Muawiyah, sekian-sekian, meminta perjanjian untuk dipatuhi. Hantar duit. Siap tulis surat. Siap tulis surat. Lalu dia pun tidur nak hantar surat esok pagi. Dan malamnya dia bermimpi bertemu Nabi SAW. Dan Rasulullah menegurnya. Kenapa kamu meminta dengan manusia tidak meminta dengan Allah? Kamu orang bermaruah. Ini cucu Rasulullah SAW. Kenapa minta dengan orang tak minta dengan Allah? Bila Sayyidina Hasan bangun, dia koyakkan surat. Aku tak akan minta dengan orang, aku akan minta dengan Allah. Tetapi ketika dia merasakan begitu, tiba-tiba Muawiyah ingat. Tak bagi lagi duit ni. Maka kerana dia lupa, dia menghukum dirinya untuk beri sekali ganda lagi. 100 bagi 200,000. Maka sampai pada Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan mengetahui, itu dia hikmah. Bila kita terdorong nak minta dengan orang, sampai lupa berdoa pada Allah, maka kita tak akan dapat perkara yang boleh menjaga maruah kita. Nak cerita betapa penting jaga maruah. Maruah tu jaga. Jangan sikit susah, tak ada tangan. Sikit susah, minta orang. Belajar jaga maruah kita lebih tinggi. Ini Musa AS. 8 hari tak makan. Kalau setengah kitab tafsir sebut 7 hari, tidak termasuk hari dia sampai itulah 8 hari. Maka dia berdoa dengan satu doa supaya Allah Ta'ala berikan kepadanya makanan. Ini doa yang maksud yang Musa AS sebut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, wahai Tuhanku, dengan apa yang engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan, amat aku harapkan. Sepakat ulama tafsir, doa ini dimohon oleh Nabi Allah Musa AS dek kerana lapar. Maksud doa ini benar-benar dia nak makan. Kita kan tuan-tuan bila doa, kita ada tujuan dia. Tak kira kita doa bentuk macam mana, kita ada tujuan dalam doa. Ya Allah, berilah kebaikan dunia padaku. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi kita ada maksud. Apa maksud kebaikan dunia? Kita naklah sekian. Apa maksud kebaikan akhirat? Kita nak sekian. Ada maksud di sebalik apa yang kita sebut. Maka Nabi Allah Musa sungguh minta dengan Allah. Ni lapar sungguh. Bayangkan 8 hari tak makan, melainkan daun-daun yang berada di tepi. Kita tak makan benda biasa. Kita tuan-tuan, kalaupun kita ni misalnya duk makan macam-macam, kalau orang kampung saya panggil makan mengakuk makan, tapi tak makan nasi, rasa lapar lagi. Tadi ayam 4 ketul, burger 3 biji, lapar lah. Kenapa tak makan nasi? Kerana dah memang menjadi kebiasaan manusia. Kalau dia tak makan benda yang dia biasa makan, dia tetap rasa lapar. Kalau kenyang pun macam kenyang tak kenyang. Ayuh, awak dah kenyang belum? Kenyang tapi macam. Macam. Dia ada benda yang macam tak berapa lengkap benda tu. Lepas tu kau sebut tak boleh makan nasi. Kita sebut tak makan nasi, tak boleh. Makan nasi, tak makan nasi, angin ni atas kepala. Rasa macam nak gastrik. Sebab setiap orang dia ada makanan biasa dia. Even ni orang Arab datang kat Malaysia. Dia tak jumpa makanan dia, dia rasa macam tak makan. Walau kita bagi dia nasi, siang, dia rasa tak rasa kenyang. Maka ini Nabi Allah Musa AS. Bukan sekadar dia tak dapat makanan yang biasa dia makan. Dan dia biasa makan di istana. Dan dia tak jumpa makanan yang memang boleh mengenyangkan. Dia melainkan daun-daun kayu. Al-khudrah. Ni daun-daun hijau ulang-ulaman. Tu je dia makan. Sehingga badannya nampak seperti hijau. Dia pengaruh makanan. Sebab memang makanan akan mempengaruhi kita. Kita bila makan ni, dia bukan sekadar dia pengaruhi fizikal kita. Even warna kulit kita. Bukan mempengaruhi kelakuan kita.
bukan mempengaruhi hati kita. Bahkan lebih dahsyat pada itu mempengaruhi agama kita. Agama. Sebab tu ada seorang ulama buat istiqra' kajian. Dia kata kenapa tempat ni ramai orang baik, tempat ni ramai orang jahat. Bila cek tempat ni sumber makanannya baik belaka, halal. Yang meniaga kat kedai tu orang baik-baik. Dia ni semayang bang. Dia ni jaga agama. Yang ni pula kenapa orang negeri ni jahat? Sebab semua makanannya syubhah. Jadi dia buat istiqra'. Makanan yang baik akan melahirkan orang akhlak yang baik. Kalau makanan tu tak elok. Macam kita orang inilah, anak-anak kita duk makan Korea, duk makan Jepun, duk makan benda makanan. Asal boleh makan, halal tak cek. Asal tak ada babi je. Dia pengetahuan halal dia cuma no babi. Okey halal. Tak tengok apa yang menjadi piawai yang paling mudah. Adalah cok jakin paling kurang piawai yang paling mudah. Dan lebih baik kalau dia dah tahu dia kedai orang Islam. Satu akhlak perangai anak-anak ni mula berubah. Payah dengar cakap, payah dengar kata. Kata apa jing masuk. Jing masuklah jing makanan nama dia. Makanan syubhat duk masuk perut anak-anak kita. Saat saya pun payah nak kontrol bini kita. Bini kita pun sama kot. Duk makan benda-benda yang syubhat ni. Atau mungkin suami saya ni suami kita pun sama. Dah musafir ikut dang je makan. Asam kering makan. Asam kepi makan. Kita tengok ni. Siapa buat ni. Asal sedap. Boleh ngunyah. Tak ada halal ke. Ada halal. Tengok siang. Dia boleh lah siang. Setengah negara tak pernah peduli ni. Bab halal ni. Kita kena cek lah. Kena cek. Tengok. Ni perangai. Yang saya katakan dia bukan sekadar makan tadi. Kait dengan akhlak. Kelakuan. Bukan lebih tu agama kita. Dan doa terhalang sebab makanan. Kita dah baca hadis tentang bagaimana makanan yang haram menghalang daripada amalan diangkat oleh Allah, menghalang doa dimustajab. Bukan menghalang keberkesanan nasihat. Kita doa nasihat tak kita kata tak berkesan. Makanan dia apa? Kata anak-anak kita pernah diceritakan kisah Yazid Al-Bistami. Bila ayah dia kahwin dengan mak dia, belum keluar dia, apa yang dibuat? Apa yang dibuat ialah dikawal makanan isteri dia. Sebab dulu duduk dengan ayah dia, ikut dang lah makan apa, ni duduk dengan dia, maka dia mula kawal. Dia quarantine. Dia mula bersihkan perut isteri ni daripada makanan yang biasa dia beri oleh keluarganya untuk makan cara dia. Biar benar-benar bersih. Lama. Dia berterusan. Puasanya sekian-sekian. Dia beri makan ini je, jangan makan yang lain. Untuk dia mendapat anak soleh. Maka keluar anak bernama Yazid Al-Bistami. Lahir daripada wanita yang bermujahadah menjaga makanan yang baik dan ayah yang sama. Ayah yang jaga bab makan. Kita kadang-kadang nak anak soleh, nak anak solehah. Tapi makan ikut sumbat. Sumbat, tapi nak anak soleh. Ustaz, kita dah baca surah Luqman. Baca surah Maryam. Itu satu cara. Cara-cara yang lebih efektif. Ialah berkait dengan makan minum. Itu paling efektif. Kita kan kalau semua benda kita banyak cara. Cara nak dapat duit macam ni. Tapi ada cara yang paling efektif. Cara nak untung banyak. Cara ni, cara ni. Tapi ada yang lebih efektif. Yang lebih berkesan. Nak suruh anak-anak kita baik, betul. Kita suruh kawan orang baik. Itu satu cara yang efektif makannya. Minumnya. Apa yang dia makan, apa yang dia minum. Nanti dia akan membesar, dia makan. Apa yang telah kita ajar pada dia. Kembali kepada kisah kita. Maka Nabi Allah Musa pun doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesudah dia berdoa, maka datang jalan keluar yang Allah tunjukkan kepadanya. Apa ceritanya? Faja'athu ihdahuma. Bila sebut faja'at, tak tunggu lama Nabi Allah Musa, melainkan dia didatangi kembali oleh seorang wanita yang ditolong tadi. Salah seorang wanita. Ada setengah ulama tafsir kata wanita ini adik, ada yang kata kakak. Sebab dia dua beradik. Tapi ini bukan satu perselisihan yang besar. Cuma ada yang mengatakan nama mereka ini ialah Safuria, yang kedua namanya Lia. Ada yang kata namanya Safra dan Safura. Ini nama dia. Quran tak sebut. Quran cuma sebut dua beradik wanita, salah seorang datang. Dan kita faham secara fitrah yang datang ni yang minat Nabi Musa. Yang tak minat tak datang. Pergi duduk rumah main telefon. Yang tak minat. Yang minat. Kerana wanita ini akan mengahwin Nabi Musa. Dia semangat. Kita kan kalau minat orang semangatnya lain macam. Maka perempuan ini datang. Kata Allah Ta'ala. Faja'athu ihdahuma.
Maka datang salah seorang daripada dua wanita yang ditolongnya, alastihya, dengan malu-malu. Kata alastihya menunjukkan wanita ini jaga maruah. Kan selagi mana wanita kita ada malu, berarti dia ada agama. Bila mana dia tak ada malu, dia tak ada agama. Anak-anak perempuan kita kena didik dengan malu. Tutup auratnya, jaga batasan pergaulannya. Kerana malu itu tanda iman. Malu bila ada pada wanita, dia menjadi indah umpama permata. Dia latih anak-anak perempuan untuk malu. Jangan tak malu. Qalat, lalu wanita ini berkata, inna abi, ayah saya, yad'uka, memanggil kamu, liyajziyaka, untuk memberi ganjaran padamu, ajrama saqaita lana, upah sebab kamu tolong beri minum kambing-kambing kami. Bila wanita ni sebut kepada Nabi Allah Musa AS, wah ayah kami panggil nak beri upah, maka Nabi Allah Musa tidak selesa dengan ungkapan dan ucapan tersebut. Di mana Nabi Allah Musa AS, sebab dia berkata, saya, bila wanita itu menyebut ayah saya nak bagi upah, liyajziyaka, maka Musa AS tak seronok. Sebab orang baik bila buat benda baik, dia bukan harap upah. Kita kalau tolong orang upah kita pun tak seronok. Kita tolong, niat tolong. Kita tolong tukar tayar pancik, tiba ambil lah RM20. Saya bukan ambil upah, saya tolong. Kita tolong ni bagi, bukan satu benda atau bukan cara orang baik menerima upah atas bantuan yang ikhlas. Maka Musa AS bila wanita tu sebut macam tu, wanita ni baru tawarkan yang akan beri ayah dia. Tapi ungkapan wanita itu cukup mengganggu Nabi Allah Musa. Dan kita lihat apa dialog Nabi Musa dengan ayahnya, ayah wanita ini ketika sampai di rumah. Tapi Musa AS kata ulama, dia tak berniat nak jumpa ayah tadi kalau untuk upah. Tapi dia nak jumpa ayah wanita ini untuk mengambil berkat. Kan dia mengetahui ayahnya seorang yang baik. Ayah wanita ni orang soleh, orang yang baik. Dia dengarlah cakapan orang dekat tu, ni orang baik, Syuaib AS. Maka menjadi suatu sunnah menziarahi orang baik untuk mengambil berkat. Dan menjadi amalan para salafus soleh dan juga para ulama. Memang mereka mengambil masa dan memperuntukkan waktu untuk menziarahi orang-orang soleh. Kita tuan-tuan, kita kan suka berjalan. Tapi berjalan kita itulah ziarah badak sumbu, ziarah zirafah, ziarah panda, ziarah binatang-binatang macam itulah. Itu ziarah lah tepi pantai, tepi sungai. Kita perlu ada satu agenda dalam ziarah tadi. Kita ziarah tempat baik, jumpa orang-orang baik, ziarah tempat-tempat yang boleh tambahkan ilmu kita dan sebagainya. Kalau para ulama dahulu bila mereka dengar je ada orang soleh, mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangi mereka. Kenapa? Untuk mendapat keberkatan doanya, keberkatan pertemuannya, dan mendapat keberkatan apa yang disebut cinta pada orang soleh. Pergi. Itu biar jelas perancangan pelancongan kita. Jangan sebut melancong je, lalu kita cerita makan. Maka jalan-jalan cari makan. Ubahlah sikit jalan-jalan cari ulama. Makan juga bukan tak makan, lagi banyak makan kali. Biar kita jelas dalam merancang cara hidup kita tu. Jangan ada duit, melancong sana, melancong sini. Ulama nak suruh pergi kuliah pun dah malas. Nak ziarah pun malas. Jadi kita perlu ada usaha tersebut. Maka Musa saya nak pergi ni bukan sebab upah. Walau dia lapar, dia ada maruah tinggi. Tapi untuk mengambil berkat. Maka bila sesampainya di sana, Allah Ta'ala cerita. Falamma ja'ahu, bila mana Musa mendatangi Syuaib. Wa qassa alaihi qasas. Dan dia menceritakan kisah sebab apa dia keluar daripada Mesir. Qala, lalu Syuaib berkata, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Kamu duduk sini, kamu terselamat daripada kaum zalim. Kenapa? Kerana Madian bukan dalam lingkungan kekuasaan Firaun. Ini bukan teritori dia. Ini bukan kawasan dia, kamu selamat. Kalau Madian duduk di dalam kawasan Mesir, Nabi Musa tak akan selamat. Sebab dia masih lagi duduk dalam kekuasaan Firaun. Kata Nabi Allah Syuaib, ini Madian. Madian ini bukan kawasan Firaun. Sebab itu Nabi Allah Syuaib dengan tegas berkata, najauta, dah kamu dah selamat. Minal qaumiz zalimin, daripada kaum zalim. Kerana Firaun tak akan mungkin sampai ke Madian. Tak mungkin sampai. Kenapa? Terpeliharanya Madian ini dengan keberkatan Nabi Allah Salih AS. Qalat ihdahuma, dan ketika mana Nabi Allah Musa mengunjungi Nabi Allah Syuaib,
Lalu ketika itu Nabi Allah Syuaib AS pun beri makan kepada dia, beri upah. Dia kata ni nak beri upah. Lalu kata Nabi Allah Musa, saya tak mungkin menerima upah daripada kebaikan yang saya buat, saya tak akan ambil. Saya tak nak ambil upah kerana kebaikan yang dibuat. Lalu kata Nabi Allah Syuaib AS, ini adat kami. Bila mana kami menerima tetamu, maka kami akan menjamunya dengan makanan. Lalu kata Nabi Allah Musa, kalau begitu saya terima. Beri upah saya tak nak. Beri kerana menghormati, memuliakan tetamu saya terima. Bila diriwayatkan, bila diberikan makanan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Musa tak nak makan. Sebab dia menganggap makanan ini upah dia buat kerja. Lalu kata Nabi Allah Musa, inna ahlu baitin la nabi'u dinana bidunyana. Kami ialah keluarga yang tak akan jual agama kami untuk dunia kami. Kami tak jual agama. Buat baik itu memang satu kewajiban kami. Itu agama kami. Kami tak akan buat kebaikan untuk dapat dunia. Kami tak akan jual. Wala na'khudhu 'alal ma'rufi thamana. Dan kami bila buat baik, kami tak akan ambil upahnya. Lalu Nabi Allah Syuaib pujuk dia. Syuaib kata, hadhihi adatuna ma'a kulli man yanzilu bina. Ini memang budaya kami. Kalau siapa pun yang datang tempat kami, datang rumah kami, kami jamu makanan. Bukan upah. Maka ketika itu barulah Nabi Allah Musa AS makan. Lihat bagaimana Nabi Allah Musa AS tetap kekal menjaga maruah. Baik, ketika mereka bersama, sembang, cakap, bercerita, lalu anak perempuannya beri cadangan. Anak dia kata, qalat ihdahuma, berkata salah seorang daripada keduanya, orang yang samalah, orang yang minat dia. Ya abati, hai ayahku yang tersayang, istajirhu, biar dia kerja dengan kita lah. Kalau biar sebut, biar duduk dengan kita, nampak sangat tanggung biawak. Biar duduk dengan kita, biar dia kerja dengan kita. Biar dia kerja dengan kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wanita ni bijak dan cerdik. Dia kata sebab dia ada syarat yang memang layak kerja dengan kita. Pertama, dia kuat. Yang kedua, dia amanah. Adapun kuat, dia kan diangkat perigi yang ditutup tadi. Memang kalau kita cari pekerja, kita tak cari yang kencing mani, darah tinggi, sakit jantung. Dia tak boleh kerja ni. Cari orang sihat. Itu mana orang kerja kan dia buat medical check up dulu. Sihat tak sihat. Itu memang asas pekerja. Qawi. Dan amin amanah. Bagaimana wanita ni tahu amanah? Belum kerja dah tahu amanah. Sebab ketika wanita ni jemput Nabi Allah Musa AS, dia malu, dia perempuan. Maka Nabi Allah Musa tahu dia malu. Nabi Allah Musa bermuamalah dengannya mengikut, mengawal sifat malunya. Dengan Nabi Allah Musa jalan depan, dia suruh perempuan tu jalan belakang. Dan dia berkata pada wanita tersebut, kalau aku tersilap jalan, kamu baling batu. Baling batu arah jalan yang patut kutuju. Bukan baling batu kat aku. Ini ambil batu, dia panggil hadafir, batu kecil, batu kecil. Hadaf atau batu kecil. Ketika mana aku sesat, ambil baling arah tu, baling arah. Baling arah dan aku akan ke situ. Jadi Nabi Allah Musa elokkan dialog berpanjangan. Dan elok untuk berjalan belakang wanita. Kerana bukan satu lelaki yang mulia berjalan belakang wanita. Tapi perempuan kena jalan belakang lelaki, tak apa. Sebab lelaki tengok perempuan dengan perempuan tengok lelaki satu benda yang berbeza. Sebab itu lelaki, dia patut jalan depan, perempuan jalan belakang. Itu kalau bukan suami isteri lah. Kalau suami isteri jalan beriringan lah. Jalan belakang nampak sangat tak sayang bini. Tu jalan depan, bini sebatu belakang. Itu nampak cuai sangat. Jadi di situ wanita ini mengetahui Musa AS amanah, tak ambil kesempatan. Walau dalam perjalanan tu dia boleh ambil kesempatan macam-macam. Tapi dia amanah. Maka wanita ini, kadang-kadang tuan-tuan, kita tak perlu orang tu ada pengalaman 10 tahun untuk tahu dia amanah. Kadang kita tengok cara dia bercakap, kita tahu orangnya amanah. Kita tengok cara dia bertindak 1-2, kita tahu dia amanah, bertanggungjawab. Kalau jenis datang ke masjid, ambil rehat, lepas sudah kuliah simpan balik, amanah lah tu. Bagus. Tapi jenis sepah dengan tisu-tisu dia, dengan cekedih dia ada kat situ. Dengan semua makanan, kita tahu ni bukan jenis jaga kebersihan. Kita dari situ dah kita tahu watak dia. Jadi kita katakan buang kuku kat masjid, buang janggut kat masjid. Habis benda dia buang. Jerawat dia pun kat masjid. Habis kapek ni. Kita tahu orang ni bukan jenis orang jaga kebersihan. Tapi kalau dia jaga, dia nampak kotoran di masjid, dia ambil, dia kutip, dia letak, dia buang. Ini orang jaga kebersihan. Kadang-kadang benda simple, kita dah tahu akhlak dia. Kita tak perlu duduk dengan dia bertahun untuk kenal perangai dia. Duduk seketika dah tahu perangai dia. Baik, itu kebijaksanaan orang dalam menilai akhlak. Ini anak Nabi Allah Syuaib, bijak orangnya. Dia sudah menilai Musa, Musa ni orang baru datang, pendatang.
Tapi dengan cara dia tengok Musa AS punya sifat yang sempurna. Kalau bekerja, nescaya dia boleh menyiapkan dengan cepat. Lalu kata Allah Ta'ala sebut lagi, qala inni, Nabi Allah Syuaib memahami kata-kata anaknya lebih jauh pada itu. Anak dia kata, ayah ni kerja dengan kita bagus. Dia ni gagah mana. Ayah tahu ni anak aku ni minat ke dia ni. Dan Nabi Allah Syuaib terus menawarkan anaknya. Qala inni uridu, aku hendak an unkihaka, mengahwinkan engkau ihdabnatai hataini, mengahwinkan salah seorang daripada dua anak perempuan aku. Menunjukkan tak boleh poligami adik-beradik. Maka kahwin ihda ibnatai hatain, salah seorangnya. Untuk kamu pilih. Di sini menunjukkan sunat orang, sunat bagi seorang ayah, sunat bagi sesiapa pun bila jumpa orang soleh menawarkan perkahwinan. Sebab dalam Islam membenci bujang. Islam membenci benda-benda yang akan membawa ni ke arah zina, ke arah perkara tak bermanfaat. Maka dalam Islam perkahwinan amat digalakkan. Sehingga Nabi SAW menyatakan tazawwaju, kahwin. Maksudnya bujang bukan budaya Islam. Bujang bukanlah satu benda yang kita kena biarkan. Jadi kalau kita mak ayah dengan anak-anak bujang, jangan biarlah ustaz dia tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin ustaz, dah ni umur berapa dah? Jangan kita berdiam diri dengan perkara tersebut. Kerana dia menyebabkan wa imma dia terjebak pada perkara tak baik. Wa imma dia tak buat benda berfaedah. Tuan-tuan, kalau orang kahwin kan ada tanggungjawab dia, hartanya ada, semua ada. Kalau tak kahwin duk remak, tak ada harta. Bila kahwin mula, walaupun rumah sewa ada meja dia, ada sekian-sekian. Sebab tu kalau tengok orang kahwin, kalau pindah randa memang lori. Kaya dia. Anak bujang pindah randa, beg kargo tu pun tak penuh. Sebab dia tak ada harta. Orang kahwin walaupun rumah sewa, dia banyak harta. Kenapa? Kahwin ialah punca kekayaan. Punca tanggungjawab. Sebab tu Islam menggalakkan perkahwinan. Jadi ayahnya terus menawarkannya. Aku tawarkan berkahwin salah seorang anakku. Ala an ta'jurani, dan mas kahwinnya ialah kamu bekerja dengan aku. Thamaniyah hijaj, 8 tahun. Fa in atmamta 10, tapi kalau kamu ingin sempurnakannya menjadi 10 tahun, fa min indik, itu pilihan kamu. Jadi di sini boleh beri pilihan. Sebab itu ini jadi dalil dalam bab muamalah jual beli. Saya jual barang ni, kalau cash RM10, kalau hutang RM20. Jadi awak pilih mana satu awak nak. Oh, saya nak cash RM10. Hutang RM20. Bayarlah secara peringkat-peringkat. Ini diambil daripada kisah ini. Nabi Allah Syuaib AS berkata, kamu mas kahwinnya sama ada 8 tahun atau 10 tahun, mana satu kamu nak. Boleh belaka. Minimum 8 tahun, maka maksimumnya 10 tahun. Yang kamu pilih. Wa ma uridu an asyukka alaik, saya bukan nak susahkan awak. Pilihan bukan nak susahkan awak. Dengan maksud awak pilih apa pun saya tak kisah, tak ambil hati. Kita kan kalau beri pilihan, dalam masa sama kita pun ada cenderung biar dipilih yang ni. Kita pun belah apple dulu. Pilih yang mana satu. Mata kita jeling dah, minta-minta jangan pilih ni. Awak ni pilih yang kita jeling tu. Kita pun makan muka ketat. Beri pilihan. Tapi kita ada cenderung. Itu perangai kita lah kebanyakan. Bila kita beri pilihan, ada kecenderungan. Bang, ada dua ni bang. Nasi Pattaya, nasi goreng USA. Udang sotong ayam USA. Mana satu? Kita nanti dah nak Pattaya nanti. Tapi kan baik bini baik suruh bini lelaki pilih. Lelaki pun ambil Pattaya. Baru tak tidur malam. Isteri dia. Kenapa dia nak itu? Gaduh. Jadi bila kita beri pilihan tu biar jujur betul, biar jangan ada benda yang tunjukkan. Lepas kita beri pilihan tunjuk marjah tak puas hati. Sebab namanya beri pilihan. Sebab tu kata Nabi Allah wa ma uridu an asyukka alaik. Saya tak nak susahkan. Mana satu saya okey. Awak nak ambil 8 tahun tak apa. Tak akan saya kata tak, kenapa tak ambil 10 tahun? Tak, ambil mana-mana. Satajiduni insya-Allah minas salihin. Kamu akan dapati aku orang yang baik. Boleh tak kata kita baik? Boleh. Tapi sebutlah insya-Allah. Insya-Allah saya orang baik-baik. Saya tak akan tipu awak. Insya-Allah saya orang soleh. Saya orang bagus. Insya-Allah. Sebut insya-Allah. Kenapa itu menunjukkan untuk beri keyakinan. Ni awak pandai tak buat benda ni? Saya pandai insya-Allah. Saya boleh buat. Dan kadang-kadang customer kita, orang-orang muamalah kita, dia pun nak cari satu trust, keyakinan. Keyakinan. Maka kita sebut saya orang baik. Itu satu keyakinan. InsyaAllah. Pada masa sama kita sebut insya-Allah sebab
kita tak adalah nak angkat diri kita sangat. Dia kata insya-Allah saya orang baik. Insya-Allah saya orang yang kalau awak bekerja dengan saya okey. Saya orang tak akan susahkan awak. Qala dzalika baini wa bainak. Musa AS jawab, baik. Ini perjanjian antaraku dan antaramu. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Mana-mana tempoh yang diberi pilihan padaku, maka aku tak kisah. Wallahu ala ma naqul wakil. Allah menjadi saksi kepada muamalah kita ini. Nabi Allah Musa AS mengingatkan kepada Nabi Allah Syuaib, Allah menjadi saksi atas muamalah kita ini. Kalau kita lihat, Nabi Allah Musa AS memilih 10 tahun. Kenapa Nabi Allah Musa memilih 10 tahun? Kerana orang yang baik, dia akan pilih yang sempurna. Orang-orang yang baik, dia akan pilih yang sempurna. Dan Nabi Allah Musa AS seorang yang baik. Dia tak akan memilih sesuatu yang tidak sempurna. Artinya kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, akhlaknya kita akan tengok bila dia beri pilihan, maka dia akan beri pilihan yang memberi maslahat kepada orang lain. Dia akan beri pilihan tersebut. Artinya dia tak akan buat satu perkara yang menjejaskan ataupun yang memperlihatkan dirinya seperti tidak baik. Musa AS sebagai tetamu dan orang luar. Maka kalau orang luar ni berkira, ni orang baru ni berkira dah. Maka kita pun macam tak berapa berkenan dengan cara perangai. Itu asas pertama. Asas kedua kerana Nabi Allah Musa AS inilah Rasul. Dan Rasul dia akan sentiasa menunjukkan satu contoh yang paling baik. Bila dia beri pilihan antara 8 hingga 10 tahun, maka dia memilih 10 tahun terbaik. Kita diajar dalam hidup kita ini, kalau kita ada pilihan-pilihan, maka pilihan yang terbaik untuk agama kita. Pilih pilihan yang baik agama kita. Dan kalau berkait dengan masalah orang lain, pilih perkara yang memberi kemaslahatan lebih pada orang lain. Kemaslahatan yang lebih pada orang lain. Maka itu cara akhlak orang yang baik. Dan ini kita katakan kisah Nabi Allah Musa AS pada siri yang ketiga. Kita baca siri yang pertama bagaimana Musa AS sampai ke istana daripada kecil. Dan siri kedua kisah bagaimana berlaku pembunuhan sehingga Nabi Allah Musa diburu. Dan ini siri ketiga, negeri yang mana Nabi Allah Musa berteduh dan mendapat perlindungan dan melangsungkan perkahwinan dan bekerja dalam tempoh 10 tahun. Jelas Nabi Allah Musa tinggal di Madian selama 10 tahun sebelum kita masuk episod yang keempat. Bagaimana Musa kembali ke bumi Mesir melaksanakan dakwahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.